Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam subjek pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tingkatan 4. Hari ini kita akan belajar tentang topik penyakit thalassemia. Tanda pembelajaran pada hari ini adalah 6.1.1 mengetahui maksud thalassemia, 6.1.2 mengenal pasti tanda thalassemia, 6.1.3 menjelaskan kesan thalassemia kepada diri, keluarga dan masyarakat. Di akhir pembelajaran, pelajar dapat yang pertama memahami maksud dan jenis-jenis penyakit thalassemia, yang kedua mengenal pasti tanda thalassemia dan yang ketiga memahami kesan penyakit thalassemia kepada diri, keluarga dan masyarakat. Apa itu thalassemia? Thalassemia bermaksud penyakit genetik sel darah merah iaitu badan kurang menghasilkan hemoglobin atau hemoglobin yang tidak normal. Penyakit ini adalah penyakit baka atau keturunan yang menjadi punca kepada pembentukan sel darah merah yang tidak normal. Penyakit ini juga bukan penyakit berjangkit, malahan tidak dijangkiti melalui pemindahan darah, udara, air atau melalui sentuhan fizikal dan seksual dengan pesakit thalassemia. Jenis-jenis thalassemia terbahagi kepada dua. Yang pertama, pembawa thalassemia iaitu thalassemia minor dan yang kedua, pesakit thalassemia iaitu thalassemia major. Okey, thalassemia minor ini merupakan ibu bapa yang mempunyai gen thalassemia tetapi tidak menunjukkan sembarang tanda sebagai seorang pembawa. Ia boleh menurunkan gen thalassemia tersebut kepada anak. Manakala pesakit thalassemia pula adalah kedua-dua ibu bapa yang mempunyai gen thalassemia sepenuhnya berkemungkinan melahirkan bayi berpenyakit thalassemia. Kebiasaannya semasa lahir, pesakit kelihatan normal tetapi apabila berusia 3 hingga 18 bulan, bayi tersebut menunjukkan tanda-tanda anemia. Okey, di sini saya ingin menerangkan sedikit maksud anemia. Anemia adalah keadaan darah yang kekurangan sel darah merah atau hemoglobin dan menyebabkan penghidapnya berasa lemah. Okey, di sini saya sertakan gambar bagi penyakit thalassemia. Yang pertama, kedua-dua ibu bapanya adalah normal, maka kesemua anaknya tidak akan mengalami penyakit thalassemia. Gambar yang kedua pula, bapanya mempunyai pembawa thalassemia, ibunya pula adalah normal, maka kemungkinan 50% daripada bilangan anaknya akan menjadi normal, 50% lagi akan mendapat pembawa thalassemia. Bagi gambar yang ketiga pula, kedua-dua ibu bapanya adalah pembawa thalassemia, maka 25% daripada bilangan anaknya akan mendapat penyakit thalassemia iaitu thalassemia major. Manakala 50% daripada bilangan anaknya adalah pembawa thalassemia dan selebihnya adalah normal. Bagi gambar keempat pula, bapanya adalah pesakit thalassemia. Manakala ibunya pula adalah seorang yang normal. Maka anaknya kesemuanya akan mendapat pembawa thalassemia. Gambar yang kelima pula, bapanya adalah seorang pesakit thalassemia. Ibunya pula adalah pembawa thalassemia. Maka 50% daripada bilangan anaknya akan mendapat penyakit thalassemia major. Manakala 50 lagi akan mendapat pembawa thalassemia. Dan gambar yang terakhir adalah kedua-dua ibu bapanya adalah pesakit thalassemia. Maka kesemua anaknya akan mendapat penyakit thalassemia major. Seterusnya adalah tanda-tanda thalassemia. Yang pertama adalah anemia yang serius. Sel darah merah kanak-kanak thalassemia hanya boleh hidup dalam masa beberapa minggu sahaja.
berbanding sel darah merah kanak-kanak normal, iaitu boleh hidup selama 4 bulan. Kekurangan hemoglobin dalam sel darah merah boleh menyebabkan kekurangan oksigen dalam setiap badan sel. Yang kedua adalah jaundice. Jaundice ini adalah penyakit kuning. Jaundice biasanya dikaitkan dengan masalah kesihatan organ badan iaitu hati dan limpa, sehingga mengakibatkan perut menjadi buncit. Yang ketiga adalah masalah kesihatan. Bayi tersebut akan kelihatan normal ketika lahir dan berubah antara 6 hingga 18 bulan dengan mukanya menjadi pucat, sentiasa lemah dan bertambah teruk. Yang keempat adalah perubahan pembentukan muka ketika membesar. Perubahan pembentukan tulang muka semasa membesar termasuk tulang muka, hidung, bibir, mulut dan telinga yang tidak betul. Tanda-tanda thalassemia yang terakhir adalah pembesaran terbantul. Seseorang yang mempunyai penyakit thalassemia ini akan melambatkan pertumbuhan dari segi ketinggian, akal dan sebagainya. Topik yang terakhir yang kita akan belajar adalah kesan thalassemia. Kesan thalassemia terbahagi kepada 3, iaitu kepada diri, keluarga dan masyarakat. Kesan thalassemia kepada diri adalah yang pertama, rawatan sepanjang hayat. Bagi aspek psikososial, diri melibatkan aktiviti sosial terjejas, kurang berinteraksi dengan rakan sebaya, kurang mempunyai daya tahan yang melibatkan diri dalam aktiviti sosial termasuk aktiviti fizikal dan riadah, serta emosi dan pemikiran terganggu. Kesan yang kedua adalah pemindahan darah setiap bulan. Pesakit thalassemia perlu berulang alik ke pusat rawatan thalassemia membuatkan perancangan kehidupan seharian sedikit terganggu. Kesan kepada diri yang ketiga adalah rawatan penyikiran zat besi diperlukan. Darah kaya dengan zat besi. Zat besi yang terkumpul daripada transfusi darah pada jangka masa panjang boleh merosakkan hati, jantung dan organ lain. Oleh itu, pesakit perlu mengelakkan makanan yang kaya dengan zat besi ini. Dan yang terakhir adalah membawa kepada kematian. Kesan rawatan turut mengundang bahaya. Sebagai contoh, rawatan zat besi boleh menyebabkan penyakit bahaya yang lain seperti kencing manis, kegagalan fungsi jantung yang boleh menyebabkan penyakit kardiovaskular, bara hati dan lain-lain yang boleh menyebabkan kematian. Beralih pula kepada kesan thalassemia kepada keluarga. Yang pertama adalah pemindahan sumsum tulang. Pemindahan sumsum tulang untuk pesakit thalassemia major biasanya menggunakan sumsum tulang daripada adik-beradik kandung kerana kejayaan usaha ini paling tinggi untuk merawat pesakit thalassemia. Yang kedua, peruntukan kewangan lebih kepada perubahan. Ibu bapa perlu mencari wang yang lebih untuk pembelajaran perubatan anak supaya anak itu akan lebih sihat dan walafiat. Dan yang terakhir adalah hidup dalam tekanan. Keluarga mengalami tekanan dan gangguan emosi kerana anak-anak tidak dapat menjalani kehidupan yang normal seperti orang lain. Kesan yang terakhir adalah kesan thalassemia kepada masyarakat. Yang pertama adalah pertambahan bilangan pesakit ataupun pembawa thalassemia. Perkahwinan antara pesakit thalassemia akan menambah jumlah pesakit. Ujian saringan thalassemia sebelum berkahwin perlulah dijalankan. Dan yang kedua adalah pendermaan darah. Pertambahan pesakit thalassemia menjadikan permintaan bekalan darah semakin meningkat. Sekian sahaja pembelajaran kita tentang topik penyakit thalassemia. Sekian, terima kasih.
Bye!